Hai, Assalamualaikum. Salam Madani. Hai everyone, tap screen dulu dan share dulu. Hai Coach. Hi Whiten. Thank you for the rules. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, demi bangsa dan negara. Sebab kita nak negara kita terus maju, dipandang di mata dunia. Untuk generasi masa akan datang, kita hari-harilah kita cubalah sedaya upaya untuk kita sampaikan maklumat yang betul, cerdikkan buat diskusi yang bermanfaat, supaya sama-sama kita mendapat kebaikan dari apa saja yang kita bincangkan hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, bersama dengan saya. Dan beberapa hari ni penuh cabaran buat saya lah. Fitnah lah, ada puak sendiri yang nak limelight lah kan, nak tumpang glamour lah. Semalam ada Seiko Mamat tu, hari ni saya dah buat report polis terhadap dia. Dan saya tunggulah, sebenarnya lawyer tak sibuk sangat kot daripada semalam tak reply lagi. Sama ada boleh take action or not, ataupun kita tunggu kali kedua punya perbuatan baru kita teruskan dengan notis ke macam mana ke. Kalau ada nombor telefon dia mungkin boleh share dengan saya. Senang sikit kita nak hantar kan. Senang cerita. Tapi saya hanya buat filekan report polis yang pertama, dan saya akan buat tindakan seterusnya jika ada lagi. Saya bagi peluang sebab kita di pihak yang sama, dan saya cuma filekan report polis as a due to further action for the second punya kesalahan yang dia akan buat lah. Kalau dia masih berdegil lagi lepas ni, ada lagi provokasi daripada pihak dia, maybe that's the first warning. Maknanya saya report polis yang pertama ni adalah satu amaran supaya jaga-jaga. You don't play macam tu lah lebih kurang kan. Okay, apa lagi tadi banyak sebenarnya dalam kepala otak aku yang nak beritahu. Thank you Coach Barin, tolong share. Okay, sekarang ni saya sedih sekali dengan keadaan pembangkang hari ni. Kita ingatkan lepas habis PRU 15, lepas tu PRN 2023 sudah reda, dan sudah tiba masanya untuk kita move on. Kita teruskan membangunkan negara kita, dan mereka boleh menjadi pembangkang yang tumpu kepada kerja masing-masing. Tetapi yang sedihnya, Hadi Awang sekali lagi timbulkan kemungkinan ambil alih kerajaan pusat. Saya rasa mereka ini masih lagi tak dapat nak move on. Mungkin mereka sebenarnya kecewa. Mereka kecewa berkenaan tak apa, tudung saya selalu tak jadi. Saya ni, sebab tu saya pakai yang jenis lekat aja dekat dahi tu. Kalau saya pakai ni biar rasa tak jadi. Lepas tu muka auto nampak bulat.
Tapi kawan-kawan saya kata kalau muka nampak bulat ni dia lambat nampak tua sebab nampak dapat cekung kan. Lagipun saya ada berisi sikit. Jadi kalau orang rasa macam saya ni susah hati ke apa, tidak. Saya gembira sebenarnya sebab tu dah berisi sikit nampak. Okay, tak kisahlah apa pun, kita teruskan jalan terus. Alright, dan dan ahli parlimen diharapkan pembangkang ni buatlah kerja dan berbakti kepada rakyat. Ini bukannya masa untuk berpolitik 24 jam. Selagi korang, thank you Coach Barin. Saya biasa-biasa je sebenarnya. Okay, dan sebaliknya Perikatan Nasional masih sibuk nak tebuk atap lagi. Thank you Chia. Terhadap, thank you Abang Nofman, Abang Im. Terhadap kerajaan pusat, walaupun Agong sudah berkali-kali menegur dan berkali-kali menasihati. Betul tak? Jadi saya sangat kecewa lah. Dan penghasut ini daripada Puak Perikatan Nasional, mereka ni kata kerana UMNO bersama dengan PH, punca PH kalah teruk. Lepas tu ada pula yang mengatakan kerana UMNO bersama dengan DAP dan PH, punca UMNO kalah teruk. Okay. Thank you, Meme. Okay, saya nak beritahu satu perkara. UMNO sejak 2008 memang draft mereka menurun, iaitu ketika zaman Pak Lah dan Najib. Dan sejak itu draft mereka tidak pernah semakin baik atau semakin pulih sebenarnya. Itu fakta. Dan bezanya bila bersama PH, UMNO dapat Pahang dan Perak. Bila bersama dengan PH, UMNO boleh bertanding banyak kerusi, betul? Jika bersama dengan PN, dua negeri itu, Pahang dan Perak, akan jadi milik bersatu. Sebab PN marah UMNO bukan kerana Zahid, tapi kerana tidak dapat membentuk kerajaan. Itu hakikatnya. Sebab waktu Muhyiddin and the gang kata cukup jumlah signifikannya, mereka masih lagi bersama dengan BN. Betul? Dan bila BN bersama mereka, Zahid tetap timbalan Perdana Menteri, sebagaimana mereka sanggup lantik PM daripada Borneo sebenarnya. Dan persoalannya, jika UMNO bersama Perikatan Nasional, adakah pemimpin-pemimpin UMNO masih bersih kartel mahkamah? Sama saja. Cuma mereka yang boleh, orang lain tak boleh sebenarnya kalau puak-puak Perikatan Nasional ni. Sebab apa saya kata begitu? Sekarang ni, jika Muhyiddin yang dipilih menjadi Perdana Menteri, saya yakin juga dan dia juga setuju dengan kerajaan perpaduan. Sebenarnya bukan sebab Zahid PN tolak, tapi sebab si Zahid tolak UMNO untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tak ada pilihan lain selain daripada mengajak UMNO duduk sekali dalam kerajaan bersama-sama mereka. Even masa tebuk atap hari itu pun, mereka memerlukan UMNO. Walaupun ada PAS di dalam itu. Sebab itu mereka yang gagal menjadi menteri sekarang ini di dalam UMNO itu sendiri. Saya nampak menghasut ahli-ahli UMNO supaya meminta Zahid letak jawatan. Dan bezanya Perikatan Nasional berjaya hasut orang Melayu, kononnya DAP yang perintah Malaysia dan sebagainya. Masih lagi mereka mainkan ataupun hasutan itu. Jika PH buka pekung gerakan, rasanya bagaimana? Bezanya PH tidak suka memainkan isu perkauman kerana isu perkauman akan akan membinasakan negara khususnya. Dan mengapa kita buat kerja untuk 4 tahun ni? Okey, kita sekarang ni tengah buat kerja untuk PRU 16. Kita buat kerja untuk PRU 16. Kita fokus kepada PRU 16 dan juga banyak lagi PRN akan datang ini. Jangan leka. Kita buktikan kepada rakyat yang kita ini lebih baik untuk rakyat. Kita tak boleh jadi far right macam apa yang PN mainkan sekarang ini. Gunakan agama, tunggang Melayu dan sebagainya. KJ sendiri, malah KJ sendiri tahu pemimpin PAS tidak boleh buat kerja dan itu ideologinya yang bahaya untuk negara itu sendiri. Sekarang ni mereka wujudkan satu lagi logo untuk tidak bersama dengan kerajaan pusat. Malah itu tidak pernah berlaku dalam sejarah politik tanah air. Sebab itu beliau tidak menyertai PAS, KJ ni. Mahupun bersatu walaupun ditawarkan kerusi, walaupun ditawarkan pimpinan tertinggi. Malah untuk politician seperti KJ, lahir daripada University Oxford, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menyertai pemahaman lebay ini, dia seperti menyerahkan maruah dirinya untuk kepentingan politik itu sendiri. Dan KJ seperti Isyamuddin,
Anwar Musa dan lain-lain bercikai Zahid sebab yang hampir serupa sebenarnya. Sedangkan KJ dan Syahril dalam komen di podcast mereka keluar sekejap tu sering memberi pandangan positif kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Thank you coach. Dan 90% hujah KJ dan Syahril memuji PMX, tapi 99% negatif kepada Zahid. Kenapa? Sebab ia lebih kepada dendam peribadi lah pada pendapat saya. Sebab sebelum ini pun banyaklah pergelutan di dalam parti mereka tu bermula daripada, dan tengok bagaimana KJ tu berkempen semasa PRU 15 yang lepas. Dia go against his president really hard kan. Dan KJ dan Syahril disingkirkan oleh partinya yang diketuai oleh Zahid. Sebab itulah saya nampak podcast tersebut dinamakan Keluar Sekejap. Mesejnya hanyalah mereka keluar sekejap daripada UMNO dan akan kembali. Saya rasa KJ ni akan kembali ke parti UMNO itu sendiri. Dan KJ akui ideologi PAS tidak baik untuk masa depan negara. Malah jika membesar, kita ni membesar seperti kata Zaid Ibrahim semalam, racial polarization today is at the same as level in 1969. Dan bezanya there is no blood on the streets. Bezanya tiada pertumpahan darah yang berlaku di jalanan. But the polarization today is at the same level as 1969. So PN kuat dengan ekstremis agama, menakut-nakutkan orang Melayu dengan DAP, seperti mana yang Melayu takutkan, seolah-olah takutkan hantu. Seperti takutkan hantu. Seperti mana sebenarnya kita semua ni yang takutkan hantu, yang takutkan jin dan sebagainya, kita tak pernah pun nampak hantu. Kita tak pernah pun nampak jin. Betul tak? Tanya apa DAP buat? Entah apa. Tapi orang kata komunis DAP itu. Begitulah. Orang yang tak pernah kenal komunis itu apa, tetapi mereka mengatakan, oh DAP itu komunis. Tak pernah dengar, tak pernah tengok, tak pernah tahu. Tapi macam diorang ni nampak dah 100 kali. Jagalah maruah wanita jadi. Apa yang maruah yang saya tak jaga? Saya tutup aurat saya dengan sempurna kot. Ada nampak tangan saya dan muka saya saja. Bukannya saya tunjuk rambut saya tunjuk dada saya tunjuk kulit saya. Maruah apa yang saya kena jaga? Saya nak tanya pakcik yang suruh saya jaga maruah tu. Maruah wanita apa yang saya patut jaga? Adakah anda sebagai satu parti yang terpaling Islam ini, anda nak menyekat kebebasan bersuara dan kebebasan untuk memberi pendapat? Kalau anda rasa saya telah membuat fitnah, tak, saya nak tanya, walau untik tak jadi pula tuduhanku. Walau untik yang selama ini membuat fitnah secara terang-terangan di dalam VTT itu yang telah direport polis, walaupun mereka pakai sebesar-besar tudung sekalipun, dengan handsocknya kan, dan adakah mulut mereka terbela daripada fitnah? Saya nak tanya, adakah mengatakan kebenaran itu tidak menjaga maruah? Senangnya kamu nak hukum orang. Adakah bila kehadiran saya di sini untuk mengkritik ataupun bercerita pasal politik, adakah itu kalau kita bercakap benar itu satu dosa? Okey, baik. Terpulang kepada kamu, kalau kamu rasa saya tak suka mendengar, boleh keluar daripada live ini. Tak ada paksaan untuk kamu duduk dan dengar saya. Saya tak pernah paksa orang masuk ke live saya untuk layan saya berceloteh. Okey, jadi implikasi orang Melayu. Alhamdulillah, kejap. Baru lepas makan. Implikasi orang Melayu intelektual atau Melayu bandar mengundi Perikatan Nasional mungkin kerana termakan hasutan, benci DAP ataupun benci Zahid. Saya lihat 10 hingga 20 tahun lagi mereka akan mendapat melihat kesan daripada tindakannya hari ini. Dan anak-anak muda sekarang dan pelajar-pelajar sekolah yang terikut-ikut ini, bila mereka membesar, ketika fahaman Khawarij, takfiri dan rasis ini mempunyai jutaan pengikut, mereka akan sedar dan berkata, thank you Ain.
tanganku ini yang mencipta mereka, yang mengundi di atas kertas undi dan menyokong pemimpin yang membawa ideologi ini. Malangnya anak-anak aku yang menanggung deritanya hari ini. Pada saya implikasinya bukan sahaja kepada keharmonian, kestabilan politik, seterusnya ekonomi negara. Dan jangan terkejut 10 tahun lagi dengan fahaman ini yang membuatkan politik semenanjung tak stabil, Sabah Sarawak juga akan mula terfikirkan nasib mereka. Sebab Sabah Sarawak ni saya nampak mereka memang tidak setuju dengan ideologi perkauman dan juga ekstrim agama ini. Dan kesannya ketika itu sangat besar. Dan kita tak pasti pemimpin yang sekarang ni, pemimpin dinosaur yang memecah belahkan masyarakat ini masih hidup lagi atau tak untuk melihat kerosakan yang dilakukan oleh mereka. Jadi bertanggungjawablah kepada mereka yang gilakan kuasa, yang sanggup mempergunakan sentimen doktrin kebencian antara kaum ini pada generasi yang akan datang. Dan kami di sini, di dalam live ini sendiri pun, saya sebagai satu medium kepada kawan-kawan saya yang berada di dalam live ini sama-sama ini, kita merasa ada satu tanggungjawab untuk kita menyampaikan, untuk menyedarkan walau sedikit usaha yang kami lakukan. Sekecil-kecil usaha ini, saya harap berkesanlah. Dan ekonomi sekarang ini makin baik. Pelaburan meningkat, ekonomi badani itu diakui sesuatu yang baik oleh KJ dan Syahrir sendiri. Dan kerajaan sekarang ini melawan rasuah. Thank you Justice of Balance. Dan jadi di mana sebab orang Melayu patut membenci PMX? Hari ini saya tanya. Jawapannya mudah. Selain hasutan orang politik yang memainkan sentimen agama, mereka di sekeliling mereka yang sudah biasa hidup dengan rasuah adalah mereka yang sangat kuat menghasut orang-orang Melayu menolak kerajaan yang anti rasuah. Mereka kepanasan bila budaya rasuah diserang. Bukan sahaja tak boleh makan rasuah, tapi ramai rakan-rakan mereka telah ditahan, dibicarakan dan dipenjarakan. Benarlah kata PMX. Dia sebenarnya berhadapan dengan kuasa besar atau tycoon besar yang tidak senang dengan polisi dia yang menentang wang rakyat dicuri. Datuk Seri Anwar sekarang berdepan dengan orang-orang dan tycoon-tycoon dan kuasa-kuasa dan orang-orang atasan di dalam agensi kerajaan itu sendiri yang tidak senang. Tapi kata PMX, dia tidak akan berganjak dan dia tetap akan lawan, tetap lawan. Itu. Dan saya sokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim menggalas tanggungjawab tersebut. Okey. Satu lagi saya nak bangkitkan di sini berkenaan dengan isu yang sangat popular hari ini mengenai seorang TikToker, seorang influencer pro Perikatan Nasional yang mengatakan dia telah membuka satu kedai kopi di Shah Alam. Dan sehari dua ni kita viral berkenaan dengan boykot memboykot ni. Hai, siapa tu nama? Tak sempat nak baca. Hai Suri. Okey. Betul ke ada gerakan boykot kedai-kedai makan Kelantan dekat bandar-bandar sebelah Selangor, KL, Negeri Sembilan ke, Pulau Pinang ke, ada ke? Saya tak pasti. Tapi betul juga alasan depa ni, sebab kalau kita lihat walau-walau ni yang terpaling walau ni kan, alasan depa ni sewaktu berpolitik depa kafirkan sesuka hati. Lah ni hadaplah. Takkan korang nak menjual makanan pada mereka yang kafir kan? Takkan korang nak duit daripada mereka yang korang anggap kafir dulu? So juallah sesama korang yang syurga menanti tu. Jual kepada korang yang sesama syurga menanti tu. Takkan nak duit orang kafir? Saya serius saya cakap. Dia orang ni kata, oh tengok tu walanon. Oh duduk boykot kedai-kedai peniaga Kelantan yang buka di Selangor dan sebagainya. Kan? Jual kepada rakan-rakan syurga kamu sahaja kalau macam itu. Pada akulah. Sebab dia orang ni seolah menongkah langit sangat. Okey, satu lagi.
Selepas seorang influencer Pro PM mengaku dia memiliki Mukarami, tak silap aku, Mukarami Coffee tu, ada gesaan supaya memboikot yang kuat di kalangan warga Shah Alam dan USJ di Lembah Kelang. Bukannya di Jeneri ya, bukan di Jeneri, bukan di Kota Baru, bukan Kuala Terengganu, bukan Kuala Berang. Okey, sampai Mukarami Coffee ni terpaksa buat statement yang mengatakan influencer tu bukan pemilik. Sedangkan dia telah mengeluarkan kenyataan, dikata dengan rasminya saya hari ini sebagai pemilik Mukarami Coffee Section 13 Shah Alam USJ 21 berkuasa bermula semalam. Tak tahulah semalam, kemarin dulu ke 2 hari lepas, macam tu lah. Tapi aku baca berita tu semalam. Okey, dia macam ni lah pada pandangan saya kan. Kalau betul dia bukan pemilik, yang hampa pergi ambil dia jadi influencer tu buat apa? Dah terang-terang dia ni ada kaitan dengan politik, betul tak? Dia macam nasi Kak Awok hari tu yang ada yang minta Najib Bakar tu promote kan. Jenuh lah nak kena boykot dengan geng PN. Siap-siap Kak Awok jadi musuh Islam kat Kelantan tu gitu kan. Jadi dan kalau pemilik Mukarami tu dia beritahu, dia kata bukan, dia sebenarnya bukan pemilik dan sebagainya. Tapi banyak sangat pilihan kopi ni sebenarnya lah. Pilihan saya kalau lah saya nak, sebab kalau nak minum kopi ni bagi saya akan pilih, kita ni mengopi duduk untuk relax kan, untuk healing lah orang kata kan, untuk duduk tenang-tenang, duduk healing-healing. Tapi kalau dah nak healing macam mana, duduk tengok muka walaun tak healing lah lagu tu kan. Kita duduk minum kopi tu sambil duduk relax-relax, tapi dah pergi kedai walaun tengok muka walaun, hang rasa nak healing lagu mana? Okey, bila kena kat depa, apa yang aku nak sampaikan, bila kena kat depa ni duduk meloncat dan sebagainya lah. Tapi aku mutah terus, jangan macam tu. Okey, tapi apa yang aku nak habaq, depa ni ingat tak masa sebelum pilihan raya negeri hari tu, mereka telah pun memboikot Syami Sazli. Dari Kelantan nak boikot sebab bersuara isu air, Syami Sazli hanya mampu reda sahaja. Mereka buat tak apa, bila orang buat balik kat geng-geng dia meloncat. Kan, itu yang saya nak sampaikan di sini. Saya ni memang tak biasa lah join benda-benda boikot ni. Saya ingat lagi tahun berapa hari tu lah, puak-puak pas dia duduk depan Dungun punya MACD, dia suruh seluruh Dungun ni boikot si MACD itu. Sampai kesian pekerja-pekerja MACD itu dikurangkan, dibuang kerja sebab tak ada orang pi kat MACD tu. Okey. Tapi pada saya ni boikot, saya tak reti nak boikot lah. Saya ni jenis yang kalau saya rasa nak pi, saya pi saja lagu tu. Tapi kalau tak ada kaitan dengan live aku peduli apa lagu tu lah. Cuma saya tak suka perangai yang bermuka-muka. Itu je lah. Sama juga dengan walaun yang naik. Dia buat-buat saya ni atas pagak. Saya ni penyokong PH. Saya ni pengundi PH. Tapi cakap tak serupa bikin. Bila tengok following dia, semua dia duk follow walaun juga. Jadi apa yang saya nak katakan, kalau walaun ni kita tengok dia yang paling bermuka-muka. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kalau kau anti LGBT tapi kau relax saja main FB, WhatsApp, kau ada dalil. Kita pun ada dalil. Layan komplain tapi kau tetap menghina orang juga. Tapi bukankah munafik gila macam tu? Kan, pemimpin-pemimpin kau pula level guna iPhone. Depa lunak kan sekarang ini. Yalah. Kan aku tak nak sebut banyak kali. Tapi kau tahu tak yang hang guna iPhone tu sebab apa? Hang kan terpaling Islam. Hang gunalah Redmi ataupun Realme ke. Yang Malaysia punya produk ke, BMF, support BMF lain kali. Kalau tak boleh support BMF pun support lah Samsung ke, kan, tak payahlah pakai iPhone. Lepas tu dia ni terpaling, dia je boleh buat. Bila orang buat, dia nak maki hamun, lepas tu nak hantar masuk neraka.
Jadi kau kutuk orang boykot, tapi siapa yang mulakan trend cancel ni? Trend cancel ni, budaya ni datang daripada pihak mana? Masa PRN hari tu sendiri yang merentan. Lepas tu jangan hilang ingatan. So seriously, tak peduli. Aku tak peduli kau nak boykot apa ke, siapa nak boykot siapa ke, apa tujuan apa. Jadi bagi saya, saya akan beli apa yang saya nak, apa yang saya suka, guna apa yang saya mahu, Facebook ke, iPad ke, kan. Sebab jangan kata cakap tak serupa bikin lah, macam walau-walau ni. Jadi cuma nak kata level talam dua muka ni yang dibawa oleh kategori hipokrit ni, oleh walau-walau ni, depa buat boleh, kita buat tak boleh. Lagu tu senang cerita. Okey. Baik. Okey. Tidur. Sekejap. Ada pesakit. Alright. Saya tak selesai lagi ni. Nanti dulu yang nak naik ni. Cuma saya nak sampaikan di sini. Adalah satu lagi cerita yang dimanipulasikan oleh puak-puak Perikatan Nasional ini, iaitu berkenaan dengan Dr. Hafizah. Mereka mengatakan Dr. Hafizah ni dia menyiarkan satu gambar fitnah berkenaan dengan Dr. Hafizah telah bergambar dengan seorang peguam yang juga merupakan aktivis, Nick Allen ni. Dan ini adalah satu fitnah lah. Dan siapa Nick Allen ni sebenarnya? Kalau kita tengok balik Nick Allen ni, apa isu dia? Sebab Nick Allen ni, Nick Allen Zurina namanya, lawan enakmen Syariah Kelantan, dan Nick Allen adalah seorang peguam dan anaknya melawan enakmen Syariah Kelantan. Apa alasannya? Alasannya kesalahan jenayah yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan itu turut menjadi kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen. Jadi apa hak Kelantan? Hak Kelantan sebagai kerajaan negeri meluluskan undang-undang yang difikirkan sebagai kesalahan syariah atas alasan Islam di bawah kuasa negeri. Ni ada walaupun yang cakap sebelum ni tak boleh nak luluskan enactment di bawah kuasa negeri, di bawah undang-undang syariah. Ini salah. Sebenarnya negeri boleh meluluskan undang-undang yang difikirkan sebagai apa yang mereka mahu buat. Jadi inilah kan. Jadi apa masalahnya? Wujud dua set undang-undang di atas kesalahan yang sama. Pertama, satu sivil, kedua satu syariah. Okey. Jadi satu sivil, satu syariah seperti yang saya katakan tadi, dan mengambil kes seorang pelawak wanita. Ingat tak pelawak wanita hari tu yang buat buka baju tu? Masa zaman saya rasa 2022 kan. Seorang pelawak wanita Muslim yang menghina Islam, beliau didakwa di bawah undang-undang sivil, kemudian sekali lagi didakwa di bawah undang-undang syariah. Dan kesalahan sama, dua kali dakwaan tapi dua mahkamah yang berbeza lah. Nak keluar ke? Duduk dia. Okey, dan mahkamah syariah kemudiannya menarik balik dakwaan tersebut setelah menerima banyak kritikan lah. Jadi ia seperti parking kereta dekat atas batu jalan dan melanggar lalu lintas. Bahu jalan dan melanggar lalu lintas. Something like that lah. Polis trafik saman, majlis perbandaran saman. Dua perkara dalam satu. Jadi sekarang ni Nick Allen, Nick Rashid minta semakan kehakiman. Dan Hakim Mahkamah Persuan akan semak sama ada tafsiran perlembagaan oleh kerajaan negeri itu betul atau tidak. Baru tahu enactment yang diluluskan itu sah atau tidak lah. Dan ini adalah pandangan daripada, kejap saya tengok nama dia, Majlis Peguam Malaysia, seorang AJK kempen perlembagaanku. Saya baca dia punya komen berkenaan dengan ini. Bukan saya tahu sebab saya tahu, tidak. Saya baca dan saya sampaikan kepada anda sebenarnya apa kes dengan Nick Allen ni. Okey. Jadi secara dasarnya kita tak setuju seorang individu ada risiko untuk didakwa dua kali katanya untuk kesalahan yang sama. Selain itu, undang-undang sivil juga bagi kesalahan syariah seperti liwat, mencuri, membunuh itu adalah takzir. Sebut takzir, kan kalau kita rasa Islamik sikit. Sebut sivil ni rasa undang-undang penjajah, betul tak? Jadi takzir ni bahasa Arab. Jadi kalau masuk mahkamah syariah pun bukan ada hudud, betul tak? Sebab hudud tidak diluluskan lagi di Kelantan itu sendiri atau mana-mana negeri di bawah pimpinan PAS.
Jadi kalau jatuh hukuman pula, hukuman rendah sebab mahkamah syariah ni hukuman dia terhad sebab PAS gagal buat akta RUU masa memerintah 33 bulan lalu. Aku nak kuat sikit tu. Elok juga isu ni dia selesaikan dengan baik sebenarnya. Nanti mahkamah sivil dan syariah berebut nak dengar kes pula, betul tak? Jadi putuskan nak bicara mahkamah mana? Mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Takkanlah sekejap orang ni pergi mahkamah syariah untuk kesalahan yang sama. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi jangan nak pula sebar fitnah, walaun semua. Kerajaan nak halalkan benda-benda yang salah di sisi undang-undang. Tidak. Sebenarnya Ni Elin tu pergi ke mahkamah sebab dia peguam, dia tahu hak peguam dari segi kanun dan akta dan sebagainya lah. Dan saya sini menyampaikan apa yang saya baca sahaja sebab kita ni membaca itu jambatan ilmu. Dan berkenaan dengan Dr. Hafizah ini. Sekarang ni mereka ni puak-puak lebay walaun ni, mereka ni telah memfitnah mengaitkan Dr. Hafizah dengan Ni Elin. Pada hari Sabtu kemarin, tular satu mesej fitnah di aplikasi WhatsApp yang mengaitkan Dr. Hafizah ni dengan seorang yang bernama Ni Elin. Okey. Jadi gambar yang tular itu mencabar enakmen kumpulan yang tular itu adalah mereka yang mencabar enakmen Mahkamah Syariah di Kelantan, dan yang di dalam gambar yang pakai tudung labuh itu bukanlah Dr. Hafizah. Bukan Dr. Hafizah. Jadi mungkin masih ramai yang tak mengenali Dr. Hafizah Mustaqim ni yang telah menang di Kota Lama. Korang boleh buka Google ke, buka Facebook ke, pergi cari gambar Dr. Hafizah dan compare dengan gambar yang walaun dan lebay telah memfitnah Dr. Hafizah itu. Compare, jauh beza Dr. Hafizah dengan orang yang dalam gambar tu lain. Okey, dapatkan maklumat yang tepat sebelum sebar dan kongsi. Fitnah ini adalah azab di akhirat nanti kalau si mangsa tidak memaafkan kamu. Itu saja. Tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, kalau nak tengok biodata Dr. Hafizah pun pergilah. Tengok biodata Dr. Hafizah. Ada yang suruh saya tutup live, suruh saya tutup mulut. Saya menyampaikan perkara yang benar, saya betulkan apa yang salah pun orang panas juga. Kenapa ya agaknya ya? Korang sampai koyak macam tu sekali. Dan saya nak beritahu ni, Satropas telah memfitnah Dr. Hafizah Mustaqim dalam grup WhatsApp. Kononnya Dr. Hafizah bersama Ni Elin, bersama dengan Siti Kasim yang mencabar Mahkamah Syariah tu. Viral habis ke WhatsApp group di Kelantan, Masya Allah. Saya tak tahulah. Saya tak tahulah bagaimana terpaling setan sekali orang-orang yang telah berfitnah ni. Last hari ni saya nak beritahu, viral gambar Ni Elin dengan Taqiyuddin Hassan, ahli Parlimen PAS Kota Baru dengan Setiausaha Agung PAS. Viral dengan Ni Elin ni dengan siapa, Anwar Musa. Terpaling Islam kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala balas terus. Hari ni kemarin korang viral kan, hari ni viral gambar-gambar Ni Elin bersama Taqiyuddin, bersama dengan Anwar Musa. Masya Allah, terbaik. Bravo. Jadi saya rasa korang betulkanlah pula bagaimana seorang aktivis yang telah melawan Mahkamah Syariah di Kelantan itu boleh bersama dengan PAS punya pemimpin. Gedung depan tu ialah Dr. Hafizah, betul tak? Bukan Macam orang lain tu. Faham, tapi diorang katalah kan, diorang